Okey, diharapkan pelajar dah tengok dua video tadi berkaitan dengan usia bumi dan juga mineral ekonomi ataupun sumber bumi. Sekarang kita nak buat kuis pula. Sekarang kita nak buat latihan dalam buku OMG. Sila rujuk buku OMG muka surat 159. Okey, so untuk soalan ini, dia minta usia bumi. Berapakah umur bumi? Pelajar kena tahu ya. Kalau tengok dekat buku teks muka surat 268, ada dinyatakan awal sekali bumi dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun. Okey, daripada meteorit yang diperolehi. Bermaksud kita tahu umur bumi 4.5 bilion tahun setelah kita kaji meteorit yang dijumpai pada bumi. Okey, so bukan kita lah pengkaji-pengkaji bumi ya. Okey, soalan kedua, era geologi mengikut kronologi. Kronologi ialah susunan. Boleh rujuk buku teks muka surat 268. Okey, yang paling dulu-dulu, zaman dulu sekali namanya Prakambia. Seterusnya adalah Paleozoik. Okey, kemudian ada Mesozoik. Okey, pada zaman Mesozoik inilah bermulanya dinosaur ya. Dinosaur wujud pada zaman Mesozoik. Dan ini zaman kita. C adalah Cenozoik. Ini zaman kita ataupun era yang kita berada sekarang. Okey, tandakan right untuk menentukan usia bumi kita ataupun saintis guna meteoroid. Okey, seterusnya muka surat 160 soalan 1. Dua kepentingan fosil. Jadi nak kena tahu dulu apa itu fosil. Okey, kalau rujuk buku teks muka surat 269, fosil ialah bahan bumi yang tertimbus. Okey, bahan bumi yang tertimbus. Contohnya adalah haiwan, tumbuhan, serangga. Okey, itu contoh bahan buminya lah. Bila masa dia tertimbus, jangka masa yang sangat lama. Okey, itu datangnya fosil. Kalau baru tanam sekarang, hari ini kita tak panggil dia fosil. Kalau berjuta-juta tahun yang lalu, berada di dalam tanah, tertimbul dalam tanah, jadi kita panggil dia sebagai fosil. Jadi apa fungsinya? Fosil ini adalah memberikan maklumat ataupun info tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah. Okay, kalau pelajar tengok buku teks muka surat 268, boleh tengok ya jenis-jenis haiwan itu berubah dari jenis yang paling simple sekali, tak ada kaki, tak ada tangan, kemudian ada ekor, kemudian ada kaki, ada tangan dan pelbagai bentuk sebenarnya. Okey, jadi maklumat fosil itu memberikan jenis-jenis ataupun ciri-ciri haiwan, spesies haiwan dan tumbuhan yang ada pada tahun tersebut. Okey, kepentingan dia yang kedua adalah memberikan maklumat juga, info juga tentang spesies ataupun jenis. Spesies ataupun jenis yang telah hilang di bumi. Contohnya dinosaur dah tak ada sekarang, tapi bila dijumpai jangka ataupun fosil pada dinosaur, kita dapat idea bahawa zaman dahulu ada haiwan namanya dinosaur, bentuk dia sekian-sekian. Okey, seterusnya muka surat 161 soalan 2. Ini adalah tajuk yang ke 9.6, subtopik 9.6, sumber bumi. Okey, dan kalau tengok ya, bahan-bahan berikut mencemarkan sumber air. Apakah bahan tersebut? Sisa kimia industri, racun perosak. Kedua-dua ini dia boleh mencemarkan air.
bermaksud mencemarkan air, kedua-dua bahan ini akan masuk ke dalam air dan menjadikan air tidak baik ataupun tidak elok untuk digunakan. Okey, dan pelajar sepatutnya tahu juga dua jenis air. Kita ada air permukaan dan air bawah tanah. Okey, jadi apa kesan sisa kimia industri ini pada air permukaan? Sisa kimia industri yang tidak dirawat. Sepatutnya semua bahan dari kilang-kilang akan dibersihkan dahulu baru buang ke dalam sungai. Okey. Tapi bila tidak dirawat bermaksud masih ada bahan yang berbahaya dalam sisa kimia tersebut dan terus dibuang ke dalam sungai. Itu bahaya. Kenapa? Kerana bahan kimia itu akan bercampur dengan sisa air yang mengalir ke sungai. Okey, itu bahayanya. Jadi bahan-bahan bahaya itu akan masuk dalam sungai. Kita pula guna sungai. Haiwan dan tumbuhan dalam sungai akan menerima bahan yang berbahaya tersebut. Okey, apa jadi pula pada air bawah tanah? Sisa kimia tadi boleh meresap. Kalau buang bahan yang tidak dirawat tadi dalam tanah, pada tanah, sisa kimia tadi masuk dalam tanah, pergi kepada air bawah tanah dan akan mencemarkan. Okey, mencemarkan air di dalam tanah, di bawah tanah. Okey, so seterusnya racun perosak. Racun perosak ataupun baja ada dua bahan ya daripada kawasan pertanian. Kedua-duanya bagus untuk pertanian, sangat membantu untuk pertanian. Tetapi perlu digunakan secara terkawal. Baja tak boleh lebih, racun perosak kena gunakan racun yang tidak membahayakan alam sekitar. Okay. Kalau tak, apa yang berlaku ialah baja dan racun ini akan dibawa oleh hujan ataupun air buangan akan mengalir ke dalam sungai. Konsep sama macam sisa kimia industri. Sama juga kalau air bawah tanah kita panggil sebagai larut resap. Okey, larut resap bermaksud baja dan juga racun ini tadi kita guna dekat permukaan tanah atas. Tapi berlakunya larut resap dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi air bawah tanah akan menghadapi pencemaran. Okey, sekarang muka surat 162 soalan 2. Ini ada berkaitan dengan pembentukan petroleum dan gas asli. So yang mana petroleum, ini saya warnakan biru, ini adalah lapisan petroleum. Yang saya warnakan merah, ini adalah gas asli. Okey, petroleum dan gas asli adalah berpunca daripada haiwan dan tumbuhan ataupun mana-mana hidupan yang telah mati lama dahulu. Okey, hidupan darat dan laut mati secara semula jadi. Jadi ini yang pertama. Okey, apa yang berlaku ialah yang darat, yang mati di darat dia akan tertimbus bawah tanah. Yang mati di laut akan tenggelam ke dasar laut ikut tempat tinggal hidupan tersebut. Kalau yang mana hidup di darat, dia akan mati di darat, tertimbus dalam tanah dekat darat. Yang mana laut, dia akan mati dan tenggelam di dalam laut. Okey, so itu langkah yang nombor 2. Macam mana nak dapat petroleum dengan gas asli tu kan? Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, sisa tertanam yang tadi, sisa yang mana tertanam yang mati tadi ya, yang tertimbus tadi, dia akan semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Bermaksud yang mati tertimbus, batu lumpur saling bertindih. Macam mana? Macam ni. Lumpur, batu, macam tu. Dia saling bertindih-tindih. Okey? Dan ini, sini nombor 3 lah. Dan ini menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi. Dan ada bakteria pada ataupun penguraian pada hidupan yang telah mati tadi, dia akan menghasilkan petroleum dan gas asli. Jadi ini nombor 4. Okey. Seterusnya, muka surat 163 soalan 2.
penyelesaian kepada kesan buruk. Kesan buruk. So yang mana satu kesan buruk? Satu, tanah runtuh dan kesan tanah. Dua, lapisan ozon menipis. Tiga, kepupusan spesies. Empat, kesusutan sumber mineral. Okey, ini adalah 4 kesan apabila manusia melakukan aktiviti tetapi tidak dirancang dengan baik. Okey, jadi bila ada masalah, jadi 4 kali ni masalah. Okey, bila ada masalah kena cari cara untuk selesaikan. Okey, untuk hakisan tanah, kita menjalankan pembalakan secara terancang. Bermaksud bukan semua pokok boleh ditebang. Okey, bukan semua pokok boleh dibalak, kena ikut umur dia, kena ikut saiz dan sebagainya. Dan bila dah tebang, mestilah melakukan penanaman semula hutan. Okey, so yang kedua, lapisan ozon telah nipis dan seperti yang kita pernah belajar bab 7, satu bahan namanya CFC, chlorofluorokarbon. Jadi bila CFC ni keluar daripada bahan-bahan yang kita guna, contohnya aircon, peti sejuk, okey, jadi CFC ni akan menipiskan lapisan ozon. Tapi kita mesti akan kena guna aircon dengan peti sejuk. Takkanlah kita nak biarkan sahaja aircon dan peti sejuk ini keluarkan juga CFC. Jadi sekarang kita guna aircon dan peti sejuk yang direka cipta inovasi untuk menghasilkan satu bahan namanya carbon. Okay, dia masih ada CFC. Cuma dekat depan dia ada hydrochlorofluorocarbon. Jadi aircon, peti sejuk, dia tak keluarkan CFC pula. Dia keluarkan bahan namanya hydrofluorocarbon. Hydrochlorofluorocarbon. Jadi HCFC ini tidak akan menipiskan lapisan ozon. Tapi teknologi dia mahal sikit lah berbanding dengan teknologi bahan alat yang guna CFC. Okey, kepupusan spesies, maksudnya spesies ataupun jenis haiwan dan tumbuhan pupus makin habis, makin hilang. So macam mana kita nak buat? Pemuliharaan. Pulih semula bagi jadi lebih baik tempat tinggal, habitat semula jadi bagi haiwan dan tumbuhan, dan penubuhan. Pusat konservasi bermaksud haiwan liar akan dibantu, yang mana luka, yang mana cedera, yang mana dah terbebas pergi ke kawasan tempat tinggal, semua ditangkap, ditinggalkan, ditempatkan di satu tempat konservasi, dijaga sampai betul-betul pulih dan hantar semula masuk ke dalam hutan. Itu adalah pusat konservasi ya. Okay, kesusutan sumber mineral, contohnya kertas kita guna pokok untuk hasilkan kertas. Jadi kalau lama-lama tebang pokok untuk hasilkan kertas, lama-lama habislah tumbuh-tumbuhan ni kan. Okay, jadi kita guna kaedah namanya adalah kitar semula kertas, dan kertas itu diproses untuk menghasilkan bahan lain atau menghasilkan kertas semula. Okay, ataupun contoh yang lain, sumber mineral yang ada yang selalu ataupun yang diagak akan habis adalah petrol. Okay, petrol datangnya daripada petroleum. So, petroleum itu tadi adalah fosil terhasil daripada berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi, bila dah guna dengan banyak, lama-lama petroleum akan habis. Jadi, kita dah tak ada sumber petrol. So, untuk mengelakkan petrol habis dan juga kita dah tak ada bahan bakar, kita akan guna sumber alternatif ataupun contoh yang ada sekarang adalah kenderaan hybrid. Okay, jadi ini adalah perbincangan kita pada hari ini. Muka surat yang lain, latihan yang lain diminta pelajar untuk lengkapkan sendiri ya. Sila lengkapkan buku OMG muka surat 158 sehingga muka surat 163.
158 sehingga 163. So itu saja dari saya. Selamat melengkapkan latihan dan tugasan. All the best.